Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, Kawan semua, ah, semoga sihatlah untuk kita memulakan kelas kita untuk mempelajari topik yang baru dalam tingkatan 5, iaitu matematik pengguna insurans. Jadi topik ni sebenarnya adalah kesinambungan topik daripada tingkatan 4 dan daripada tingkatan 3. Memandangkan silibus baru KSSM telah pun memasukkan beberapa topik-topik yang berkait dengan matematik pengguna, bermula dengan kita ada bermula dengan form 3 kita belajar tentang tentang interest kan, kita belajar tentang pinjaman. Kemudian form 4 kita belajar tentang pengurusan kewangan. Dan kemudian form 5 ada 2 topik yang berkait dengan matematik pengguna. Salah satu daripadanya ialah insurans, dan seterusnya nanti kita akan tengok cukai pula lah. Okay? So buat yang pertama ni adalah insurans terlebih dahulu. So kita akan tengok apakah yang kita akan belajar dalam insurans ni. Ada 3 perkara yang paling penting dalam insurans. Okey, 3 perkara pokok. Yang pertama sekali adalah kita nak memahami apakah konsep risiko yang berkait dengan insurans. Konsep risiko insurans. Yang mana konsep risiko insurans ini akan berkait dengan konsep indemnity. Apa dia indemnity nanti kita tengok. Kemudian kita akan melihat jenis insurans. Jenis insurans. Okey, jadi insurans ada 2, ada insurans hayat, life insurance, dan kita ada insurance general insurance. Kemudian yang terakhir sekali kita nak mengira insurance ni. Nak mengira lah. Jadi pengiraan yang ada di dalam silibus adalah cara mengira insurans motor, cara mengira insurans hayat, perubatan kesihatan. Ini antara yang dibincangkan lah, sebab itu ada yang kita akan masukkan jugalah, kita akan bincang juga sekali. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh kepada konsep risiko insurans, kita kena faham dahulu apakah maksud risiko ni. Risiko ni maksud dia apa? Risiko membawa maksud satu keadaan yang insecure, yang kita tak selamat. Dalam keadaan kita duduk di rumah, kita tak risiko kita mengalami kemalangan di rumah? Ada ke? Kadang-kadang kita rasa macam dah selamat ni, tapi dekat rumah pun kita boleh ada kemalangan, kan? Rumah tiba-tiba terbakar, berlaku lintas pintas, kita tiba-tiba potong buah, tangan kita kena pisau, kan? Tak payah guna pisau pun, jalan-jalan boleh terjatuh, boleh tersungkur. Maknanya ada risiko. Okay. Cuma bila berkait dengan insurans ni, antara risiko-risiko yang berkait dengan insurans, contohnya kemalangan lah, yang melibatkan 2 kereta contohnya. Orang tu melanggar kita ataupun kita yang melanggar orang. Ada risiko lah. Risiko untuk kereta rosak, risiko untuk kereta kemik. Kemudian kita ada juga risiko kita sendiri yang sakit, masuk hospital. Sekarang ni musim COVID, risiko untuk kena jangkitan COVID itu agak tinggi. Sebab apa? Sebab di mana-mana saja virus tu dah tersebar lah. Jadi insurans adalah satu daripada cara lah nak membantu mengurangkan risiko. Kemudian kereta terbakar ni, kereta terbakar. Jadi risiko untuk kereta terbakar boleh berlaku. Dan terakhir sekali, tu gambar kubur tu, risiko untuk mati, risiko untuk meninggal dunia. Bila meninggal dunia, maka yang meninggal selamatlah dikebumikan. Yang hidup tu nanti, yang hidup yang bergantung dengan yang si mati tu dulu, dia nak makan apa tu, tak tinggalkan apa-apa harta dan sebagainya. Jadi akan memberi masalah kepada waris. So ini adalah bentuk-bentuk risiko yang kebiasaannya kita bincangkan. Pun begitu, risiko sangat berkait rapat dengan insurans. Okay? So apakah maksud insurans? Insurans ni maksudnya
Dia adalah satu konsep memindahkan risiko daripada individu kepada syarikat insurans. Ini konsep asas insurans. Okay? Risiko yang kita ada ni, kita pindahkan. Itu pun not total kita pindahkan risiko. It's not 100% kita pindahkan. Kita hanya berkongsi sedikit, hampir lebih kurang 90% or 80% based on company. Kita akan pindahkan risiko kita kepada syarikat insurans. Okay, maka konsep dia akan jadi macam ni, ada dua, iaitu individu, iaitu kita lah sebagai pemegang polisi. Kenapa tak individu sahaja dimaksudkan sebagai pemegang polisi? Sebab company juga boleh menjadi pemegang polisi. So tak semestinya individu, company juga boleh sebagai pemegang polisi. Sebab tu dia guna terma pemegang polisi, dia tak guna terma individu. Sebab company pun boleh dapat insurans, macam tu. Okay? Contoh macam kapal terbang hilang ataupun kapal terbang terbakar. Duit tu bukan dapat kepada individu, tapi duit tu dapat kepada syarikat lah. Sebab kapal terbang itu diinsurансkan. Sebab tu kita panggil pemegang polisi. Kemudian syarikat insurans. So kedua-duanya ada saling berkait, iaitu bila mana pemegang polisi ini membayar premium kepada syarikat insurans, maka syarikat insurans akan membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku, bagi risiko yang ditanggung, ataupun kerugian yang dialami oleh dia. Company ataupun syarikat insurans akan bayar kepada dia pada jumlah yang tertentu. It's not main bayar je, no. Jumlah itu pun sudah pun dipersetujui sebenarnya. Sebab itu kita berasaskan kepada prinsip indemnity. Prinsip indemnity adalah bila mana syarikat insurans ni dah buat satu perjanjian dengan pemegang polisi ini, sama ada individu maupun syarikat, yang mana mereka akan membayar kerugian itu pada amount yang tak lebih daripada yang ditetapkan. Maknanya kalau rugi dah kita deal awal-awal dengan dia, kita dah sign agreement apa semua, kata RM500,000. So syarikat akan bayar RM500,000 saja. Not less, not more. Okay, bukan RM550,000 ke RM450,000 ke. Dia akan bayar exactly that kind of amount. Okay, dan juga dia tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsurансkan. Kita tengok orang lain mungkin RM100,000, kita tengok orang lain mungkin dapat RM150,000. Tapi bila kita tengok polisi kita, RM30,000 je. Jadi RM30,000 je lah dapat. That's why bergantung kepada jumlah perlindungan yang diinsurансkan. Ini konsep indemnity. Maknanya kita ada risiko, kita pindahkan risiko tu kepada orang lain, kepada syarikat insurans. Kalau kita mengalami risiko tersebut, mengalami kerugian daripada risiko itu, syarikat insurans akan bayar. Dia lain sikit dengan konsep abalong ni. Abalong kawasan kan. Kita bayar kat abalong ni, bila kita kena pukul lah, abalong ni akan protect kita lah, pukul balik orang tu. Tapi abalong tu tak adalah bagi kita duit kan. Tak ada. Dia just macam tentu konsep dia lain sikit. So ini konsep ataupun prinsip indemnity. Baik. Kita akan tengok jenis-jenis insurans. Jenis-jenis insurans terbagi kepada dua. Iaitu insurans hayat dengan insurans am. Bahasa Inggeris panggil life insurance. Life insurance. Okay. Kemudian insurans am, general insurance. Okay. So insurans hayat secara mudahnya tentang kematian lah, mudahnya lah. So kalau orang meninggal, mati, dapatlah duit, mudahnya. Tapi insurans am terbagi kepada beberapa lagi komponen. Okay, iaitu pertama insurans motor, kemudian insurans kebakaran, insurans kemalangan diri. Motor ni melibatkan kepada kenderaan berenjin. Okay, maknanya kenderaan berenjin, maknanya motosikal lah. Tapi kalau aksiden basikal boleh dapat insurans? Tak boleh lah, sebab basikal tu tak ada enjin. So hanya boleh dapat insurans hayat lah. Kalau ada dapat medical card dan sebagainya, bolehlah pergi hospital, masuk hospital, tak bayar-bayar. Macam bukanlah tak payah bayar, maksudnya bayaran tu kurang lah, kerana dia telah dilindungi oleh insurans. Kemudian ada insurans kebakaran. Ini rumah terbakar, apa lagi? Masjid bakar kan, bangunan-bangunan kerajaan terbakar. Semua sebenarnya ada insurans lah.
Insurance, fire insurance kita panggil. Insurance kebakaran. Kemudian insurans perubatan dan kesihatan. Inilah yang kita panggil medical card. Yang dicanang-canangkan tu, inilah dia. Medical card. Dia ada package sekali. Dia ada package. Selalunya dia akan masuk sekali dengan insurans hayat. Okay. Tapi secara asalnya dia adalah berasingan daripada insurans hayat. Dia masuk dalam kategori insurans. Kemudian kita ada insurans kemalangan diri. Ni untuk personal accident. Kalau kita accident, bukan orang lain accident, kita yang accident, jadi kita dapatlah insurans. So jadi kalau kita ambil insurans kemalangan diri dan kita ambil insurans hayat, kita dapat banyak lah. Kita dapat dua-dua. So kita dapat claim dekat insurans kemalangan diri punya, boleh dapat claim juga dengan insurans hayat. Kalau lah, ni bergantung pada kecederaan tu lah. Sejauh mana dan stroke mana kecederaan tu. Kemudian kita ada insurans perjalanan. Insurans perjalanan ini berkait dengan bila kita travel dekat luar negara. Sekarang ni border dah boleh buka dah. Orang pun dah boleh melancong ke luar negara. Bila berlaku masalah di luar negara tu, insurans perjalanan dah menjadi penyelamat. Contoh bagasi hilang. Dalam bagasi tu letak duit pula. Salah. Dalam bagasi tu ada baju tu mahal-mahal baju dia. So company akan tolong cover sikit. Bukan semua, sikit lah. Bergantung juga berapa banyak yang kita bayar. So kebiasaannya insurans perjalanan ni tak mahal lah. Murah je. Okay. Satu hari dalam RM12.5, satu hari dalam RM15. Dia bilangan kira by hari. Ada yang by hari, ada yang by minggu, ada by tahun pun ada. Bergantung kepada package yang disediakan dan juga bergantung pada rate daripada company tersebut lah.